Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Abdul Razak, Zul Razak di channel YouTube XM Malaysia. Jadi video kita kali ini akan dibahagikan kepada dua bahagian. Ini adalah bahagian pertama kepada teori asas Elliott Wave, iaitu kepada fasa trending, kepada fasa motif, kepada motif structure. Okey. Apabila berlaku, basically dia adalah kepada trending. Apabila bagaimana kita nak tahu pasaran tu trending dan apa sifat dia, apa bentuk dia. Menurut Ralph Nelson Elliott, pengasas kepada teori Elliott Wave, apabila pergerakan trending berlaku, ia akan dibentuk oleh 5 gelombang ataupun 5 wave yang akan ditandakan dengan menggunakan nombor 1, 2, 3, 4 dan sehingga kepada yang hujung sekali kepada yang 5. Jadi kita lihat kepada apabila berlakunya fasa bullish, apabila berlakunya pergerakan yang trending ke atas lah, buying lah. Bila kita melihat kepada pergerakan wave 1, sifat dia macam ni. Sekiranya ada pasaran yang jatuh sebelum tu dan wave 1 berlaku, wave 1 tu tak jelas. Jadi Elliott Wave ni basically menceritakan mengenai mass psychology, mass behavior pemain-pemain dalam pasaran. News, sentimen, data semasa wave 1 berlaku tak jelas. Masih lagi negatif. Pergerakan sebelum tu dan wave 1 berlaku, naik ke atas, dan sehinggalah satu bahagian, satu paras di mana seller sebelum tu mempertahankan satu level. Dan pembeli asal tadi mula keluar daripada pasaran. Maka berakhirlah wave 1. Dan mulalah kita masuk kepada wave 2. Wave 2, hukum asas dalam Elliott Wave untuk wave 2, ia tak boleh membuat pembetulan melebihi wave 1. Sekiranya kita ada wave 1 ke atas, wave 2 boleh jatuh, tapi tak lebih daripada bawah wave 1. Sekiranya kita ambil Fibonacci retracement, wave 2 biasanya melakukan satu pergerakan pembetulan yang besar. 50% ataupun lebih. Di sini yang biasa kita nampak golden ratio dalam Fibonacci retracement 61.8, ini dekat wave 2. Itu kebiasaannya. Jadi saya gunakan satu indikator, momentum oscillator, iaitu kepada relative strength indicator RSI dengan bacaan parameter 13 Okey. Waktu wave 2 berlaku, kita akan nampak satu bacaan RSI yang jelas. Lain sikit kalau kita nampak untuk RSI pada wave 1 tadi, tiba-tiba ada satu bacaan yang besar, itu wave 2. Itu wave 2. Lepas tu kita bermulalah, habis dah wave 2 kebetulan. Lepas tu kita ada pergerakan momentum masih meneruskan pergerakan ke atas untuk wave 3. Wave 3 ni, hukum asas dia tidak boleh merupakan wave yang paling pendek. Itu hukum asas dia. Jadi wave 3 dia boleh pendek daripada wave 1, tapi wave 5 kena lagi pendek daripada dia. Itu sifat wave 3 ni. Hukum asas dia tidak boleh merupakan wave yang paling, pergerakan yang paling pendek lah dalam satu pergerakan trending, motif wave. Jadi kalau kita lihat kepada wave 3, secara apa yang berlaku adalah dalam mass psychology dalam pasaran, market melihat ini betul, trend dah bertukar, menyebabkan player masuk dalam pasaran dan membuat satu pergerakan yang besar. Kalau kita lihat kepada bacaan RSI, di sinilah berlakunya puncak ataupun dalam pergerakan bullish, ataupun kalau jatuh ke bawah, itulah merupakan valley ataupun merupakan lembah yang paling dalam sekali. Itu sifat wave 3. Maksudnya bacaan RSI yang tertinggi berlaku dalam wave 3. Dalam pasaran saham, dalam pasaran mata wang, forex, kita akan nampak wave 3 kebiasaannya merupakan wave yang paling panjang. Itu sifat wave 3 satu lagi. Okey, selepas tu berlakulah satu retracement, dan untuk mula membentuk wave 4. Wave 4 adalah pergerakan pembetulan yang cetek. Kebiasaannya, kalau kita ambil Fibonacci retracement sepanjang wave 3, daripada asal wave 3 sampai hujung dia, kebiasaannya wave 4 ni tidak melepasi 50%. Apa jadi kalau dia lebih 50%?
saya tak gunakan the rule of alternation. Alternation ni maksudnya wave 2 tadi cetek, wave 4 kena lebih dalam, ataupun wave 2 lebih membuat pembetulan yang lebih dalam, wave 4 adalah membuat pembetulan yang lebih cetek. Saya tak gunakan rule of alternation, bertukar macam tu. Saya tak gunakan kaedah tu. Apa yang saya lihat, wave 4 tak boleh retrace lebih daripada 50%. Habis. Itu saja. Sekiranya lebih, itu lain. Saya akan tandakan, labelkan dia dengan lain. Jadi, wave 4, hukum asas dia dalam elite wave, dia tidak boleh retrace sehingga mencecah sama kepada wave 1. Itu sifat wave 4. Seterusnya kepada yang terakhir, gelombang terakhir, wave 5. Wave 5 tidak wave 5 pada waktu tu kita akan nampak dekat RSI berlakunya divergence. Itu sifat wave 5. Wave 5, maksud divergence ni, price membuat higher high dalam pergerakan bullish, tapi dekat indikator tak. Dia tak membuat higher high. Dia tidak melepasi puncak yang berlaku dekat wave 3. Itu sifat wave 5. Jadi itu adalah 5 sifat kepada pergerakan yang membawa kepada arah dalam elite wave. Jadi hukum-hukum asas dia tadi, wave 2 tak boleh membuat pembetulan lebih daripada panjang wave 1. Wave 3 tak boleh yang paling pendek, dan manakala wave 4 tak boleh mencecah sama kepada kepala wave 1. Itu 3 hukum asas dalam pergerakan motif ataupun pergerakan trending dalam elite wave. Jadi itu adalah bahagian pertama kita kepada teori asas untuk elite wave, corrective wave ataupun fasa pembetulan harga. Okey, dalam elite wave, apabila berlaku pembetulan harga, ia ditandakan dengan menggunakan abjad, sama ada A, B dan C ataupun W, X dan Y. Jadi ada 3 pergerakan asas dia, 3 yang asas. Yang pertama dikenali sebagai zigzag. Zigzag adalah structure dengan dengan wave dia ada 5 untuk A, wave dibetulkan oleh 3 wave B, dan seterusnya kepada 5 wave ke bawah lagi. Kalau kita dalam fasa menaik, pergerakan trending menaik dan dibetulkan oleh 5, 3 dan 5, itu adalah kepada zigzag. Okay. Jadi saya menggunakan relative strength indicator RSI dengan bacaan 13 untuk apabila saya menggunakan elite wave. Jadi setiap 5 wave dia kena berakhir dengan divergence. Maksudnya divergence bila price membuat higher high, RSI tidak membuat higher high, ataupun apabila price membuat lower low, RSI tidak membuat lower low. Jadi dalam zigzag kita ada structure 5, 3 dan 5. Jadi apabila A berlaku, dia kena ada divergence sebab 5 structure. Lepas tu kita ada wave B 3 ke atas, tidak melepasi puncak wave A, wave 5. Itu dasar permulaan wave A tadi. Lepas tu kita ada wave C, berakhir dengan 5 wave. Di sini juga kita kena ada divergence. Itu adalah sifat zigzag. Pergerakan pembetulan yang seterusnya dikenali sebagai flat. Flat adalah structure dengan sub dia, pecahan dia 3, 3 dan 5. Jadi wave A berbeza dengan zigzag tadi. Kali ini wave A cuma ada 3 structure, 3 subwave. Flat dibahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama dikenali sebagai extended ataupun expanded flat. Apabila expanded flat berlaku, kita akan ada wave B yang melepasi puncak wave 5 ataupun permulaan wave A. Jadi wave A turun, 3 wave tak ada divergence. Ingat tu, 3 ada divergence, 5 tak ada divergence. Jadi lepas tu berlakunya wave B. Wave B lebih daripada wave 5, atas daripada permulaan wave A. Syarat dia, RSI dia tidak lebih ataupun membatalkan divergence yang berlaku dekat wave 5. Kalau kita tengok kepada struktur yang ke atas, wave B berlaku, wave B lebih, tapi tak lebih daripada, tidak membatalkan, RSI dia tidak membatalkan RSI divergence yang berlaku dekat wave 5. Itu penting. Lepas tu apabila kita nak tahu jauh mana dia boleh naik,
kita tarik satu Fibonacci retracement sepanjang wave A, jadi yang terbalik dia, kita nampak dia tak lebih daripada 1618. Lazimnya sekitar 1236, itu kelaziman 114 dan lain-lain. 123.6 kebiasaannya untuk wave B. Lepas tu berlakunya 5 wave ke bawah dalam wave C. Jadi wave C ada 5 wave dan hendaklah melakukan divergence. Itu sifat expanded flat, di mana wave C ni bawah daripada wave A. Tu baru kita tahu dia adalah expanded flat. Kedua, dalam flat adalah dikenali sebagai running flat. Sama seperti apa yang kita nampak dekat expanded flat tadi, kali ini beza dia, wave C dia berakhir dengan 5 wave, ada divergence, tidak melebihi bawah wave A. Itu sifat running flat. Dan flat yang ketiga dikenali sebagai regular flat. Kali ini B tak lepas. B tak lepas daripada puncak wave 5 tadi. Itu sifat untuk regular flat. Cerita dia, kalau kita ambil dia punya Fibonacci retracement sepanjang wave A, dia kena lebih daripada yang saya guna pakai 85.4% Fibo. Banyaknya yang katakan dia kena sampai 90%. Bagi saya 85.4 dah cukup. Itu wave B dalam flat, dan diikuti oleh wave C. Kali ini dia spesifik sikit. Kalau kita ambil wave C punya Fibonacci extension, kita sambung daripada puncak wave 5 kepada wave A dan retracement dekat wave B. Kali ini wave C habis sekitar 100 ke 123.6. Itu sifat regular flat. Lebih daripada tu ada cerita lain. Okey. Itu dah sifat regular flat. Dan yang ketiga dikenali sebagai triangle. Triangle adalah struktur 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5 kali. A, B, C, D dan E. Ditandakan dengan menggunakan abjad A, B, C, D dan E. Satu sifat yang saya guna pakai dalam triangle adalah kepada RSI tadi. Sekiranya berlaku triangle, dalam harga pergerakan menguncup, di RSI kena yang sama juga. Tak ada momentum lebih-lebih. Tak ada bacaan yang lebih-lebih. Dia kena berlaku triangle juga. Dan kalau triangle berlaku di H1, di time frame bawah-bawah-bawah dia pun kena berlaku triangle. Di RSI dan juga di harga. Itu sifat triangle. Seterusnya kepada kompleks. Kepada kompleks correction, dilabelkan sebagai WXY dan WXYXZ. Okay. WXY basically yang ni simple. Dia sebenarnya gabungan daripada 3 yang asal tadi, iaitu kepada zigzag, kepada flat dan juga kepada triangle. Yang cerita dia, yang pertama tadi W itu tak boleh triangle. Sama ada kita ada zigzag dihubungkan oleh triangle untuk membentuk wave X, dan seterusnya kepada flat untuk yang ketiga wave Y. Itu adalah sifat untuk W, X dan Y. Okey, dan apa dia yang terakhir sekali adalah kepada triple correction, iaitu kepada W, X, Y, X dan Z. Ni basically sama. W tak boleh triangle, lepas tu gabungan zigzag, zigzag lagi ke, zigzag lagi ke, zigzag lagi, zigzag lagi, ataupun apa-apa gabungan zigzag ataupun kepada flat diikuti oleh zigzag dan lain-lain yang tu. Okey. Jadi yang pertama, yang syarat dia yang W tadi tak boleh triangle. Itu sifat untuk triple correction. Jadi ada 5 jenis pergerakan correction dalam elliott wave: zigzag, flat dan triangle, serta double correction, dan terakhir adalah kepada triple correction. Struktur zigzag adalah satu pergerakan pembetulan yang dibentuk oleh 3 gelombang ataupun 3 lekuk lah, yang ditandakan dengan abjad A, B dan C. Dan 3 gelombang ni, dalam gelombang pertama ataupun gelombang A tadi, dibentuk oleh 5 lekuk, gelombang B 3 lekuk, dan seterusnya gelombang C 5 lekuk. Dan apabila kita melihat kepada pembentukan zigzag,
ia menandakan kita melihat kepada satu pergerakan pembetulan harga yang dalam. Jadi dalam teori Elliott wave, apabila kita melihat kepada satu struktur motif ataupun yang membawa kepada arah yang trend itulah, jadi biasanya kita melihat kepada zigzag ni terbentuk di gelombang 2, gelombang 2 dalam struktur motif, di mana berlakunya pergerakan pembetulan yang dalam. Itu adalah di mana lazimnya kita melihat kepada pembetulan zigzag. Seperti yang anda dapat lihat dalam grafik di sebelah saya ni, seperti saya nyatakan tadi, gelombang A mempunyai 5 lekuk, dan lekuk yang kelima dia hendaklah mempunyai momentum divergence. Maksudnya dalam contoh yang saya letakkan dalam grafik ni, harga membuat lower low, RSI dia, momentum oscillator saya gunakan adalah RSI, RSI dia tidak membuat lower low. Setting default anda boleh gunakan kepada 13, apply kepada close. Okey. Manakala gelombang B pula, gelombang B melakukan dalam zigzag, gelombang B melakukan satu korektif yang lebih jauh. Maksudnya dia ikut trend balik, dan kalau kita ambil Fibonacci retracement daripada permulaan A sampai hujung dia, gelombang B biasanya mencecah 50% Fibonacci retracement dan sehingga kepada 85.4%. Kenapa saya gunakan 85.4%? Lebih daripada tu dia jadi cerita lain. Kita akan lihat dalam video yang lain mengenai flats. Kenapa saya gunakan 85.4%. Dan seterusnya, okey, gelombang C pula, 5 lekuk juga. 5 lekuk juga. Gelombang B tadi 3 lekuk. Yang gelombang C ni 5 lekuk juga. Dan di sini gelombang C berakhir dengan momentum divergence sama seperti A, tetapi yang gelombang 3, lekuk ketiga dalam 5 lekuk di gelombang C ni, RSI dia membatalkan divergence dekat A tadi. Ingat A tadi berakhir dengan momentum divergence. Maksudnya RSI, bacaan RSI untuk gelombang 3 DC adalah sama ataupun lebih rendah daripada tempat RSI gelombang 5A. Itu yang saya guna pakai untuk nak melihat kepada struktur korektif zigzag. Jadi cerita dia, gelombang C biasanya berakhir di antara 61.8 sehingga 161.8. Untuk apabila kita ambil Fibonacci extension daripada permulaan A sehingga hujung A dan sambungkan kepada B, gelombang C 61.8 sehinggalah 161.8, lazimnya kepada 100% Fibonacci extension. Lebih daripada 1618 itu mungkin menandakan bahawa kita sedang melihat keseluruhan struktur berkenaan tadi bukan lagi struktur korektif. Ia mungkin satu struktur motif ataupun trend dalam 5 week. Struktur korektif flat merupakan satu pergerakan korektif pembetulan dalam 3 lekuk, dalam 3 gelombang, 3 wave, dan dia dibahagikan struktur-struktur dia kepada 3. Untuk A, untuk kaki yang pertama dia ditandakan dengan A, terdapat 3 lekuk, dan seterusnya kepada 3 lekuk untuk membentuk lekuk B, dan seterusnya kepada 5 lekuk untuk C. Berbeza dengan zigzag, zigzag adalah 5, 3, 5. Lekuk-lekuk untuk flat terdiri daripada 3, 3 dan juga 5. Jadi untuk flat ni terbahagi pula kepada 3. Simple je sebenarnya. Jadi seperti yang anda nampak dalam grafik di sebelah saya ni, ini adalah untuk flat yang dikenali sebagai regular flat. Jadi dalam regular flat kita ada lekuk B, 3 lekuk dia tidak melangkaui permulaan A. Itu adalah regular flat. 3 lekuk A, 3 lekuk B, B dia tak lebih,
dan seterusnya kepada C dalam 5 lekuk. Okey, itu dalam regular flat. Yang kedua pula dikenali sebagai running flat. Perbezaan dia adalah jangkat B ni. Okey, seperti anda nampak dalam grafik di sebelah saya ni untuk running flat. Dalam running flat, B dia lebih, tapi C dia tak jatuh bawah daripada A. Okey, dalam 5 lekuk. Itu adalah untuk running flat. Dan jenis flat yang ketiga dikenali sebagai expanded flat, ya. Untuk expanded flat sama seperti running flat tadi, B dia lebih, tapi untuk yang ini, untuk untuk expanded flat ni, yang C dia melangkaui A. Itu adalah 3 jenis pergerakan structure corrective flat, ya. Kita ada regular, kita ada running flat, dan kita ada expanded flat, ya. Jadi cerita dia sama je, cuma B dan C kedudukan dia kat mana. Okey, jadi kita lihat pula hubungan Fibonacci, ya, kepada structure corrective flat, ya. Jadi biasanya macam ni lah. Kalau kita lihat pergerakan untuk flat ni, dia biasanya berlaku apabila kita ada satu event, peristiwa besar dalam pasaran dekat hujung trend, ya, dekat hujung trend. Lepas tu kita ada satu berita, satu event politik, bencana alam, kebimbangan pasaran, sentimen besar dalam pasaran, menyebabkan pasaran bergerak dalam keadaan yang volatile, ya. Jadi itulah biasanya bila kita nampak flat ni. Okey, jadi hubungan Fibonacci dengan structure corrective flat ni, ya. Jadi bila kita melihat kepada structure A, okey, structure A 3 lekuk ke bawah, 3 lekuk ke bawah. Jadi 3 lekuk tak ada momentum divergence. Maksudnya kalau kita lihat kepada RSI dalam contoh grafik, sekali lagi kita lihat kepada expanded flat, ya, tapi dia sama saja untuk ketiga-tiga jenis flat. Jadi apabila kita melihat kepada RSI, harga membuat lower low, RSI juga membuat lower low apabila dia sedang melakukan korektif dalam bullish market seperti contoh kita, dan sebaliknya kalau dalam bearish market korektif ke atas, jadi harga membuat higher high, RSI juga membuat higher high, ya. Okey, itu untuk A. Okey, untuk B dia melakukan satu pergerakan korektif yang jauh, ya. Jadi dalam regular flat tadi B tak lepas. Jadi dia kena membuat satu pergerakan correction melangkaui sekurang-kurangnya 85.4% sehingga 161.8% Fibonacci retracement. Sekiranya kita ambil, ya, Fibonacci retracement daripada permulaan A sehingga kat hujung A, jadi biasanya B hendaklah melangkaui 85.4% sehinggalah 161.8%. Okey, jadi dalam buku teks biasanya akan digunakan 90%. Saya gunakan 85.4% sebab itu ada masanya saya nampak dekat chart itu yang berlaku, ya. Jadi saya gunakan 85.4%. Okey, ini yang lainnya. RSI ataupun sebarang momentum oscillator yang anda boleh gunakan. Untuk B, RSI dia tidak melangkaui RSI permulaan A, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, satu pergerakan motif, ya, 5 wave berakhir dengan momentum divergence, price membuat higher high, tetapi RSI dia tidak membuat higher high. Dekat 5 tu adalah lebih rendah daripada 3, ya. Jadi bila kita lihat kepada lekuk B ni, RSI dia tidak melangkaui untuk permulaan A ataupun wave 5 lah, dalam pergerakan motif sebelum ni. Itu caranya yang saya gunakan untuk melihat kepada flat. Yang B ni 3 lekuk, RSI dia tidak membuat high high. Itu dia. Okey, dan yang ketiga pula adalah kepada C. C dalam flat 5 lekuk. Jadi bila kita lihat 5 lekuk, RSI dia ada divergence. Itu yang kelima dia, RSI yang kelima, untuk lekuk kelima dia ada divergence, dan dia hendaklah melangkaui Fibonacci expansion A dan B. Maksudnya kita ambil Fibonacci expansion daripada permulaan A
kepada hujung A dan sambung kepada B. Jadi jadi untuk Fibonacci extension dia hendaklah sekurang-kurangnya sampai 61.8 dan boleh melangkaui 161.8 selagi dia tidak melepasi structure motif yang dia correct tadi. Sekiranya kita ada 5 wave naik ke atas, lepas tu kita ada 3 wave dalam flat, selagi dia tak buat lower low baru, itu masih lagi satu flat. Mungkin itu adalah expanded flat. Structure triangle ditandakan menggunakan abjad A, B, C, D dan E. Maksudnya kita dapat 5 lekuk besar lah dalam satu structure triangle. Dan setiap lekuk tu dibahagikan kepada 3 lekuk kecil. Subdivision dia dibahagikan kepada 3, 3, 3 dan juga 3. Seperti yang anda nampak dalam grafik di sebelah saya ni, okey, kebiasaannya, lazimnya bentuk-bentuk triangle adalah ascending triangle, descending triangle, symmetrical triangle dan expanded triangle. Jadi yang keempat ni jarang nampak. Saya sendiri jarang nak nampak dia. Jadi ada 4 lazim. Yang grafik yang sebelah saya ni, ini adalah untuk satu bullish market, satu bullish structure. Okey. Jadi macam mana nak kenal triangle? Jadi bila kita trade, bila kita lihat chart, anda tak akan nampak triangle tu cuma bila berlaku wave D. Tu dia. Tapi paling mudah nak kenal dia, kita lihat kepada RSI. Okey, ni cara dia. Kita lihat kepada satu momentum oscillator itulah Jadi apabila kita nampak pembentukan dan kita jangka itulah satu triangle, contohnya di daily lah contohnya. Apa-apa time frame lah daily, dan kita lihat kepada carta yang lebih kecil, time frame yang lebih kecil, anda juga akan dapati triangle berlaku. Di RSI tu, maksudnya price tu menguncup. Jadi kalau kita nampak di daily contohnya, kita nampak triangle berlaku, RSI dia menguncup dan dapat lukis triangle juga. Dan kita nampak di time frame kecil pun RSI dia menguncup. Itu kaedah untuk nak kenal triangle. Jadi lazimnya kita juga akan nampak triangle berlaku dekat wave 4, dekat lekuk keempat untuk satu motif structure, untuk satu structure yang membawa kepada arah. Dan juga kepada pair Japanese yen. Itu biasanya kita nampak triangle. Selain daripada itu, triangle juga boleh berlaku dalam lekuk kedua untuk pergerakan korektif. Contohnya dalam zigzag 535, yang 3 tu mungkin adalah satu triangle. Untuk flat, yang B dia mungkin satu triangle. Dan untuk WXY double korektif, yang X tu connector dia juga mungkin merupakan satu triangle. Manakala kategori kedua dikenali sebagai structure korektif kompleks, terbahagi kepada 2, double correction WXY yang kita akan lihat dalam video kali ini, dan triple correction WXY, X dan Z. Jadi double correction merupakan satu structure korektif kompleks yang dilabelkan dengan menggunakan abjad W, X dan Y. Ia terdiri daripada 2 structure korektif yang disambung dengan satu penghubung. Jadi structure korektif WXY ni merupakan structure korektif yang sering terbentuk. Ini adalah satu structure korektif lazim yang biasa kita nampak dekat carta harga, terutamanya dalam pasaran mata wang. Jadi double correction dibentuk oleh gabungan struktur korektif ringkas seperti zigzag, flat dan juga segitiga, ataupun struktur korektif kompleks WXY dan WXYXZ
dalam pecahan yang lebih kecil, sama ada gabungan ataupun cuma struktur korektif yang sama seperti ABC, ABC, ABC ataupun zigzag, zigzag, zigzag. Itu adalah WXY dia. Jadi seperti apa yang nampak dalam grafik di sebelah saya, lekuk W mempunyai 3 struktur kecil, 3 subwave lah. Di sini tak boleh dibentuk oleh segitiga, lekuk W. Lekuk X pula, apabila kita ambil Fibonacci retracement daripada permulaan lekuk W sehingga hujung dia, lekuk X biasanya membuat correction kepada lekuk W tadi di antara 50% sehingga 85.4%. Itu cuma lazim tapi bukan syarat. Jadi dia boleh bentuk satu correction yang 38.2, 23.6, tapi lazim lah lebih 50%. Itu adalah kelaziman. Syaratnya dia tak boleh langkau lebih. Dia tak boleh lebih daripada lekuk W punya permulaan. Itu saja syarat dia. Jadi lekuk W menghubungkan dua struktur korektif dan bergerak ikut arah besar pasaran. Jadi jumlah struktur dia dikira sebagai satu struktur. Ini adalah satu yang penting dalam teori Elliott wave. Saya akan kongsikan kenapa dekat hujung video kita ni. Okey. Lekuk Y pula dibentuk oleh 3 struktur kecil. Ia tak boleh melangkaui 161.8% Fibonacci expansion apabila kita ambil daripada permulaan lekuk W, sambung kat hujung lekuk W, sambung kat X, jadi kita dapat kat depan. Lekuk Y tak boleh melangkaui 161.8%. Sekiranya lebih, kita mungkin melihat kepada struktur diagonal 5 wave yang membawa kepada arah. Itu adalah untuk lekuk W. Okey. Jadi 3 tip untuk kita kenal double correction W, X dan Y ni. Jadi tip kita yang pertama, seperti yang saya sebut tadi, lekuk X dikira sebagai satu struktur. Kiraan dia sebagai satu, di mana double correction WXY, jumlah keseluruhan lekuk dia dikira sebagai 7 struktur kecil. Lekuk W ada 3, lekuk X kira sebagai 1, lekuk Y ada 3. 3, 1, 3, 7. Okay. Ini adalah satu yang penting dalam teori Elliott wave. Apabila kita nampak satu yang membawa kepada arah, dalam teori Elliott wave, ia dibentuk oleh sama ada 5 lekuk. Kalau kita ada extension, dia akan ada 9. Ada extension lagi 13, tambah 4, 17, tambah 4, 21, tambah 4, 25, tambah 4, 29 dan seterusnya. Manakala untuk korektif pula, untuk pembetulan harga pula, kita ada 3, 7 dalam WXY ni, 11 dalam WXY, X dan Z, tambah 4, 15. Jadi jumlah lekuk tu lah, kalau kita kira satu-satu, kalau dia ikut arah balik dikira sebagai 1, X tadi dikira sebagai 1. Jumlah lekuk dia akan 3, 7, 11, 15, 19, 23 dan seterusnya. Tambah 4, tambah 4. Itu tip kita yang pertama. Tip kita yang kedua, lekuk Y tidak membentuk divergence momentum berbanding dengan lekuk W. Itu adalah tip kita kedua. Maksudnya, harga dalam contoh seperti anda nampak dalam grafik di sebelah saya ni, lekuk Y itu ada buat lower low, tetapi dekat RSI ataupun dekat mana-mana momentum oscillator juga juga membentuk lower low. Tak boleh ada divergence berbanding dengan lekuk W. Tip kita yang ketiga, lekuk pertama dalam lekuk Y, seperti anda nampak dalam grafik saya tandakan sebagai A ataupun W, hendaklah mempunyai momentum divergence dalam struktur dia. Dalam struktur yang lebih kecil, kena berakhir dengan momentum divergence. Okey?
Kalau tak ada momentum divergence, mungkin kita akan nampak truncated ya. Maksudnya dia tak buat ke bawah dah. Dia terus naik. Habis A ataupun W tu dia terus naik. Ya, kita tak ada lekuk Y. Jadi itu adalah 3 tip untuk kita kenal ya, double correction W, X dan Y. Triple correction merupakan satu structure corrective complex yang dilabel dengan menggunakan W, X, Y, X dan Z ya. Ia terdiri daripada 3 structure corrective yang disambung oleh 2 penghubung ya, 2 konektor lah ya, yang dilabel dengan menggunakan X. Maksudnya satu turun pertama tu adalah structure corrective, X turun lagi, naik balik, X balik dan turun satu lagi, 2X ya. Itu adalah triple correction ya, W, X, Y, X dan Z ya. Triple correction dibentuk oleh gabungan ya, structure corrective, sama ada structure corrective ringkas, flat, zigzag, segitiga, ataupun structure corrective kompleks WXY, WXY, X dan Z dalam pecahan yang lebih kecil ya. Gabungan ataupun satu je, semuanya kita ada zigzag, 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 itu pun boleh menjadi WXY, X dan Z ya. Okey, pecahan struktur lekuk W, lekuk Y dan lekuk Z boleh dibentuk oleh A, B dan C. A, B, C itu adalah kepada zigzag, adalah kepada flat ya. WXY ataupun WXY, X dan Z ya. Cuma dekat lekuk W tak boleh dibentuk oleh segitiga. Yang lain-lain boleh dibentuk oleh segitiga. Okey. Seperti ada nampak dalam grafik di sebelah saya ni, lekuk X lazimnya membuat pembetulan ya, di antara 50% sehingga 85.4% lekuk yang dia betulkan. Kalau dia betulkan lekuk W, kita ambil Fibonacci retracement daripada permulaan lekuk W tu sampai hujung dia. Lekuk X yang pertama biasanya, lazimnya, bukan syarat lazimnya, mencecah 50% sehingga 85.4%. Syarat dia X kat sini tak boleh lebih tak boleh lebih daripada permulaan lekuk W. X yang kedua pun sama. Kita tarik Fibonacci retracement daripada permulaan lekuk Y sampai hujung lekuk Y. Lekuk X yang kedua 50% sehingga 85.4%. Tak boleh atas daripada lekuk Y. Okey, itu adalah untuk lekuk X. Dan disebabkan oleh lekuk X bukan korektif, dia ikut balik arah trend besar, kita akan mengira jumlah lekuk dia sebagai satu. Kalau dia ada 3 lekuk kecil, yang situ pun dikira sebagai satu. Dikira sebagai satu. X ni dikira sebagai satu. Ini penting, saya akan jelaskan kat hujung kita punya video ni. Okey, lekuk Y mempunyai 3 struktur kecil. Ia tidak boleh melangkaui 161.8% Fibonacci extension lekuk W kepada X. Maksudnya kalau kita ambil daripada permulaan lekuk W sehingga hujung lekuk W, kita sambungkan kepada X, lekuk Y tu tak boleh melangkaui 161.8%. Kalau lebih, mungkin kita sedang melihat satu pembentukan diagonal yang merupakan membawa kepada arah. Okey, lekuk Z. Lekuk Z juga tidak boleh melangkaui 161.8% Fibonacci extension lekuk W dan lekuk X juga. Ia tidak, dan di sini ia tidak mempunyai divergence momentum berbanding dengan lekuk Y. Okey, jadi kalau kita lihat kepada dalam grafik di sebelah saya, dekat Z ni dia membentuk lower low, dekat oscillator dia, dekat momentum, satu momentum oscillator, kita gunakan RSI lah contohnya, juga membuat lower low. Jadi dia tak boleh ada divergent momentum. Okey,
macam mana nak kenal W, X, Y, X dan Z. Ya? Ada 3 tip. Yang pertama, lazimnya triple correction W, X, Y, X dan Z terbentuk apabila lekuk Y tidak mencapai 100% Fibonacci extension yang ni, lekuk W dan lekuk X. Dia tak sampai. Lepas tu dia naik. Dia terangkit sikit, lepas tu dia naik. Dia tak sampai, di situlah kita menjangka akan berlaku wave ataupun lekuk Z tu ya. Itu adalah tip kita yang pertama. Tip kita yang kedua, W, X, Y, X dan Z ni mempunyai 11 struktur kecil, di mana lekuk X sebagai penghubung dikira sebagai satu struktur. Jadi dekat lekuk W kita ada 3, X dia 1, lepas tu ada 3 balik dekat Y, 1 balik dekat X, biarpun jumlah lekuk dia 3 dikira sebagai 1 sebab dia ikut arah balik, dan Z ada 3. Jadi inilah satu struktur korektif, di mana struktur korektif ringkas kita ada 3, A, B dan C. Korektif kompleks seperti W, X dan Y, double correction kita kira sebagai 7, manakala W, X, Y, X dan Z ni kita ada 11 struktur kecil ya. Okey, tip kita ketiga, W, X, Y, X dan Z mempunyai jumlah lekuk yang sama dengan struktur diagonal. Struktur diagonal ni salah satu daripada satu struktur yang membawa kepada arah. Apa beza dia? Beza dia dekat struktur korektif tak boleh ada struktur dia yang lebih daripada 161.8% ya, Fibonacci extension, kecuali flat. Ya. Kalau kita nampak ya, A, B dan C, kalau dia bukan flat, C tu tak boleh lebih daripada 1.61.8% ya, mana-mana 3 struktur dalam W, X, Y, X dan Z. Jadi itu 3 tip tadi ya, untuk nak kenal triple correction W, X, Y, X dan Z ya, dalam teori Elliott wave. Kaitan di antara Fibonacci dan gelombang motif dalam teori Elliott wave. Dalam teori Elliott wave, basically terdapat dua gelombang yang membawa kepada arah. Yang pertama dikenali sebagai gelombang motif. Gelombang motif terbentuk dalam 5 wave, dan membawa kepada satu arah. Okey. Yang kedua dikenali sebagai diagonal. Diagonal juga 5 wave, juga membawa kepada arah. Jadi dalam video kali ini saya akan fokus kepada gelombang motif. Berikut adalah syarat-syarat asas dalam gelombang motif. Inilah syarat-syarat asas dalam gelombang motif dalam teori Elliott wave. Yang pertama, wave 2 tak boleh retrace, membuat correction sehingga melangkaui wave 1. Dia boleh sama tapi tak boleh melangkaui. Itu adalah syarat yang pertama. Sekiranya melangkaui, itu mungkin bukan gelombang motif dan itu mungkin merupakan diagonal. Okey, itu syarat yang pertama. Itu adalah asas dalam gelombang motif. Wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh merupakan yang paling pendek, yang nombor 2 pendek, tapi dia tak boleh paling pendek. Okey, itu adalah syarat asas dalam gelombang motif ya. Jadi kita mungkin ada wave 1 yang panjang, wave 3 nombor 2 panjang, wave 5 pendek. Tak boleh melebihi, tak boleh melangkaui wave 3. Kebiasaannya wave 3 yang paling panjang dengan momentum yang paling tinggi ya. Dan syarat asas yang ketiga adalah wave 4 tak boleh retrace sehingga kena kepada wave 1 punya puncak. Itu adalah 3 syarat asas dalam teori Elliott wave untuk gelombang motif. Lain daripada tu, kalau kita nampak 5 wave, sama ada itu korektif ataupun diagonal. Okey, itu bukan gelombang motif ya. Okey. Jadi maksudnya kita ada 5 wave dalam gelombang motif kan. Mungkin wave 1 tu bukan motif. Maksudnya ada 5 wave. Dalam gelombang 1 pun ada 5 wave pecahan kalau kita lihat kepada time frame yang lebih kecil ya. Jadi di situ mungkin berlaku leading diagonal. Okey.
ataupun dekat wave 5 berakhir dengan ending diagonal. Tapi wave 3 dia kena motif wave. Apa-apa hal pun wave 3 kena motif wave. Ingat yang tu. Okey, apa kaitan dia dengan Fibonacci? Okey, ni berikut adalah kaitan Fibonacci dengan gelombang motif dalam teori Elliott wave. Wave 2, correction dalam wave 2 biasanya 50% Fibonacci retracement. Bila kita tarik Fibonacci retracement daripada tapak wave 1 ke kemuncak wave 1 dan berlaku correction dalam bullish market, dalam bullish move, wave 2 berakhir sama ada pada 50% Fibonacci retracement, 61.8 Fibonacci retracement, itulah golden ratio, 76.4 ataupun 85.4% Fibonacci retracement. Okey, itu adalah level-level biasa. Dia boleh retrace sikit tak sampai 50%, tetapi secara lazimnya itu adalah 4 level yang kita lihat untuk wave 2. Okey. Okey, seterusnya kepada wave 3. Wave 3 dalam gelombang motif, yang ini saya spesifik sikit. Wave 3, bila kita ambil Fibonacci extension, sambung daripada tapak wave 1 ke kemuncak wave 1 dan kepada wave 2, okay, wave 3 berakhir 1618 ataupun 200% ataupun 261.8 ataupun yang last sekali 323.6% Fibonacci extension. Itu sifat wave 3. Dia boleh pergi lebih-lebih lagi, tapi ini adalah yang lazim. Ini adalah yang lazim. Okey. Jadi 161.8, apa-apa hal pun wave 3 dalam gelombang motif 1618. Saya spesifik sikit dalam penggunaan Fibonacci dan Elliott wave. Okey, 1618 itu paling minimum dia, ataupun 200 ataupun 261.8 ataupun 323.6. Itu adalah 4 level yang biasanya untuk wave 3 berakhir. Okey, dan diikuti oleh wave 4. Okey, wave 4 biasanya adalah satu retracement yang shallow. Di mana maksudnya cetek. Okey, bila kita ada satu pergerakan bullish dan wave 3 habis dan berlaku retracement dalam wave 4. Wave 4 lazimnya habis dekat 14.6 Fibonacci retracement bila kita tarik daripada tapak wave 2, daripada tapak wave 3 kepada kemuncak wave 3 kalau dalam bullish market, dan wave 4 berakhir dalam 14.6, okey, 23.6 ataupun 38.2% Fibonacci retracement. Okey, dia tidak melebihi 50%. Apa jadi kalau dia lebih daripada 50%? Saya tak akan tandakan dia sebagai wave 4. Saya akan tandakan dia mungkin sebagai wave 2, kita ada satu extension dan lain-lain. Okey, saya tak akan tandakan dia sebagai wave 4. Okey. Dan seterusnya kepada wave 5. Wave 5 ada 3 cara untuk nak tahu dia berakhir kat mana. Okey, yang pertama lazimnya wave 5 sama panjang dengan wave 1. Itu yang pertama. Okay, kalau kita ambil panjang wave 1, itu adalah wave 5 punya panjang. Okay. Yang kedua, bila kita tarik Fibonacci retracement sepanjang daripada tapak wave 4 kepada penghujung wave 4, Fibonacci retracement maksudnya 100 tu dekat tapak dia, 0 tu dekat akhir dia. Wave 5 berakhir di antara 123.6 ke 161.8% Fibonacci retracement. Itu kaedah kedua untuk mengira wave 5. Dan kaedah ketiga adalah apabila kita tarik Fibonacci extension daripada tapak wave 1 kepada wave 3 dan balik kepada wave 4, wave 5 berakhir dekat 61.8% Fibonacci extension. Itu 3 cara untuk mengira wave 5.